Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah sentiasa berlegar dianugerahi oleh Allah kepada kita. Yang teramat besar adalah nikmat hidup yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di mana hidup ini kita rasakan hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Jadi kita rasakan benar-benar yang ada hidup adalah la hayyun. Tidak ada hidup kita melainkan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur kita dapat memahami bahawa hidup kita ini adalah menentukan, adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang diberikan kepada kita ni, kita terima itu semua adalah hak Allah. Allah yang tahu menyusun pentadbiran untuk diri kita, pelaksanaan untuk diri kita. Setiap saat, setiap degup jantung, setiap apa saja rasa manis, pahit, apa saja pun itu semua adalah hak Allah yang menentukan. Setiap waktu-waktu kita, wal asr, demi masa-masa kita, semua Allah yang Allah yang mengetahui, Allah yang kontrol. Bersyukur kita kalau kita dapat pegang di situ. Di situlah kefahaman yang kita nak pegang. Di situlah yang belajar yang lukis tu. Ya. Tekan tu mana? Nanti kejap. Nah, di situlah letak maknanya ahsanu amalah yang diceritakan tadi. Diceritakan semalam. Ahsanu amalah tu maknanya itulah yang Allah nak tengok. Bagaimana keyakinan kita setiap nafas kita turun dan naik, setiap apa perbuatan kita, solat kita, apa saja amal ibadah kita, semua kita sandarkan itu hak Allah. Kita yang dapat, bukan kita yang melakukan, tetapi dialah yang dia yang menggerakkan. Faham tak, Pak? Dia yang menggerakkan kita, dia yang mengatur apa saja perbuatan-perbuatan yang zahir maupun yang batin, awal dan juga akhir. Semua dikuasai, kita ni dikuasai oleh Allah. Jadi kita langsung tidak ada punya kuasa apa-apa kehendak. Maka itu kita sebutkan tadi, pakaian Rasulullah menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada kita daya upaya apa langsung. Tak ada. Yang ada hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Jadi kita hanya semata-mata mentajalikan apa yang Allah Taala aturkan pada kita. Jadi kita tak ada daya upaya langsung. Bila kita dapat duduk di situ, maka kita berada di dalam keuntungan, berada dalam ketenangan. Kita betul-betul, dialah yang mengesakan diri dia. Dia yang sebenarnya membesarkan diri dia. Dia yang mengagungkan diri dia. Jadi taklah haula wala, betul-betul kita fahami la haula wala tu, betul-betul kita tak ada merasa apa-apa pada kita. Yang ada sebenarnya apa yang dirasakan adalah datangnya rasa tu hak dia, bukan hak kita. Apa dah sini. Jadi macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita? Maryam, ya, sini nak sini. Nanti apa cakap ni, apa tinggal ni dengarlah. Sekejap lagi lah. Berapa lapis pakai. Jadi macam mana kita nak olahkan? Itulah Allah Subhanahu wa taala nak melihat. Liyabluwakum ayyukum itu dia. Kalau kita betul-betul faham, kita akan melakukan tadi dengan kudrat dan
iradat Allah. Maka berbahagia dah orang yang sentiasa duduk dalam keadaan merasakan dialah yang mengesakan diri dia. Dia yang mengagungkan diri dia. Tak ada lagi. Irfan ni tak ada. Nama Irfan siapa bagi? Abah. Abah dapat daripada mana? Allah. Jadi nama Irfan siapa bagi? Jadi segala nama, bentuk Irfan semua susunan Allah. Tak ada satu pun kita tengok ada hak Irfan. Semuanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak olahkan tadi supaya kita dah terbiasa, kita rasa macam ada kita. Kita dah terbiasa ada kita. Irfan, kita dah terbiasa ada kita, jadi kita nak tukarkan untuk nak merasakan yang ada dia. Sebab ia sebenar-benar yang ada wujud hanya dia. Wujud tu maknanya kita ni tak pernah ada. Yang wujud tu hanya dia. Itu makna wujud tadi. Jadi dia yang menjadikan segala wujud tu menunjukkan bukan banyak. Dialah yang wujud. Jadi kita ni kurang faham betul. Kita mengaji bab mengenal diri, mengenal Allah ni baru kita faham rupanya kita tak pernah ada pun. Yang ada hanya wujud Allah. Sebab dia nak menceritakan diri dia. Jadi ada kita ke? Tak ada apa kita. Kalau kata kita patung Adam, patung pun siapa yang buat tanah daripada tanah tu patung? Tanah tu siapa jadikan? Apa? Tu. Air, angin, panas, semua Allah jadi. Tak ada satu pun ada hak kita. Cuba kita tu. Tak ada semua siapa yang jadikan? Jadi adakah lagi kita kalau dah semua dia yang jadikan, daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki, semua Allah jadikan, Ban. Apa yang kita nak rasa? Macam mana kita nak olahkan? Kita sama-sama olahkan supaya hilang. Lagi banyak kita hilangkan kedirian, hilang. Minta Allah hilangkan, leburkan. Dia punya nikmat dia. Di situlah. Wa amma bi ni'mati, maknanya lebur kita. Bila kita ada je sikit, mula kita jadi tak tentu arah. Ban? Dengar tak? Jadi macam mana kita nak bawa dalam kehidupan kita, itu semua yang dikata Allah nak lihat. Macam mana kita olahkan. Macam mana kita olahkan. Supaya tetap kita rasakan dia. Jadi kita perlu minta kepada Allah bagaimana caranya. Allah yang tahu cara dia. Dia yang menyusun kehidupan kita untuk menentukan sesaat ke depan ni. Kalau kita tanpa Allah tak mampu kita. Memang kita akan membuat kerosakan. Jadi ke depan kita, nafas kita semua menghadapi ke depan saat ni, kita rasakan dia lah yang menghadap, bukan kita. Macam mana nak buat, Ban? InsyaAllah InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dia dalam kehidupan. InsyaAllah. Kita kepada Allah. Itulah. Minta maaf Ada anak-anak tadi dia. Alhamdulillah, macam mana pun kita bersyukur kepada Allah. Kita hidup di penghujung zaman ni, berbagai-bagai rintangan. Terutama rintangan-rintangan yang kita hadapi adalah fitnah akhir zaman. Selalu, bukan maknanya fitnah tu datang sekali. Fitnah tu kerap datang kepada kita. Hingga kan dia masuk ke dalam rumah-rumah kita, dalam rumah tangga kita pun dia masuk fitnah. Fitnah ni kalau diperlihatkan kepada kita, dia ni berbentuk satu bentuk macam gelombang yang sangat mengerikan, yang akan menghasut. Tapi siapa yang kena tu macam tersihir. Macam tersihir fitnah tu tadi. Sebab kita bila setiap kali kita pakai alat elektronik itu, dia akan menghubungkan pada situ. Dan kalau kita tak pakai pun gelombang tu tetap hidup. Ini yang dia halus benda ni. Sihir ni, fitnah ni halus. Bila masuk satu, dia akan mengolah-olahkan untuk memperbesar-besarkan. Macam jadi macam satu makanan fitnah ni tadi.
Dia dah jadi makanan macam gelombang di hidup. Kita pun pasang pencawang-pencawang ni berhubung senam. Ada lagi kesedapan dia untuk menghantar tadi. Itu fitnah tu tadi. Pasal dia dah kena sekali. Jadi dia dah rasa. Sebab kita tak mematikan dia tu gelombang tu tadi yang datang tu, kita tak mematikan dengan anzala ala ab, yang kita tahu itu daripada Allah, yang kita nak layan. Bukan kita nak layan yang batil ni, gelombang-gelombang yang batil ni. Tapi kita dah selalu sangat layan gelombang yang batil ni tadi, hingga terlupa yang ni yang selalu datang, yang anzala ala abdihil kitab awalam yaja. Itu pasal kita kena betul-betul lah mengaji lah bab mengenal diri, mengenal Allah. Nanti kalau kita dah faham yang gelombang dengan Allah ni lebih original, bukan 5G lagi, 1000G, seronok. Sehingga kita tak berapa sangat handphone ni sekadarnya je kita. Internet ni ini original ni, manis dia, ya Allah. Dia punya kenikmatan dia baru. Tapi bila kita dah terkena fitnah-fitnah ni tadi, kita nampak benda tu lagi mustahak daripada yang Allah bagi selalu pada kita. Anzala ala ab, anzala tu, yang alhamdulillah kita bersyukur tu, dia datang selalu. Tapi bila dia datang selalu, kita tak sebut alhamdulillah. Kita layan yang lain-lain macam gelombang, WhatsApp, internet, terlebih sangat. Jadi kita lupa yang ni yang original. Ini yang menjadi, itu saya cakap tadi, ini fitnah ni, dia masuk kita tak sedar. Dia masuk menerusi itu, gelombang tu. Mula-mula kita tak nampak. Mula-mula sebelum ada internet dia, kita hanya boleh bercakap. Tak semua orang ada. Jadi hidup manusia ni bahagia, tak banyak sangat ada fitnah dia. Terbatas lah. Sekarang ni fitnah tu boleh bila-bila boleh hantar. Ke 1000 orang, ke 2000 orang pindah lagi hantar. Sebab kan manusia-manusia yang tak mau kenal diri, tak kenal Allah, dia akan jadikan alat tu untuk dia berhubung. Padahal berhubungan yang pertama hablum minallah. Baru minan nas, baru ini tidak diterus kepada manusia dulu. Bila manusia dulu, jadi tekanan ni hidup dia. Nanti orang lain pun akan berbalah-balah mengatakan dia betul. Banyak nanti. Tapi kalau kita pegang hanya dia, kita tak peduli yang lain. Sebab kita tahu dia aja yang benar, yang turun tu. Tak ada kebengkok, tak ada wajah, tak ada bengkok. Jadi tenang hidup kita apa pun yang datang kepada kita, berjuta-juta ke fitnah, kita tumpulkan dengan la ilaha illallah, hak Allah SWT. Mati semua perkataan-perkataan fitnah tu. Kita tak akan sebarkan, kita matikan, kita leburkan dia. Inilah maknanya saya cakap tadi, kalau betul-betul kita penghujung zaman ni, ini peluang kita untuk berjuang. Perjuangan yang paling hebat adalah perjuangan dalaman kita ini tadi. Macam mana kita nak menghadapi era yang dikata tadi telekomunikasi, perhubungan canggih-canggih. Orang pun boleh kita nampak dalam jauh macam mana pun, dalam handphone kita dia nampak gambar orang sekali. Kita anggap tu dah canggih sangat dah. Padahal kita lupa bahawasanya yang daripada Allah ni lebih. Jadi kita dah lebih pankan kepada ni, mana kita bergantung kepada makhluk. Kita tak sedar kita dah terkena fitnah, sihir, dajjal, belitan-belitan dah. Kita boleh pakai, tapi jangan, kita kena tahu tauhid kan. Kita kena esakan dia. Kalau kita terus layan, kita rasa dia lebih kita utamakan daripada yang turun daripada Allah, yang original ni, maka kita tak dapat nilai yang Allah daripada Allah tu lebih besar, maka habislah kita hidup. Awal-awal lagi kita dah tak dapat nak berjuang. Kerana kita tak tahu hala tuju lah. Kita rasa makhluk tu lebih. Apa yang ada harga diri kita? Rugi. Innal insana lafil khusr. Ini yang berlaku dalam kehidupan yang dikatakan Rasulullah, penghujung zaman ni memegang iman tu cukup berat. Sebab manusia-manusia dah bersandarkan kepada makhluk. Sedikit, hanya sedikit saja. Tapi beruntung orang yang
Sedikit. Kerana sedikit tu dianggap apa? Orang ramai anggap apa? Pelik. Kerana anggap pelik apa? Sebab dia tak macam yang ramai-ramai. Yang ramai semua melakukan benda-benda yang apa? Orang kata tak sama dengan apa yang mereka buat. Jadi tersisih. Jadi orang yang memegang betul-betul ni tadi tersisih sebab apa? Sebab dia tak mengikuti yang banyak yang salah tadi. Dia dah nampak kebenaran tu hanya di sisi Allah. Walaupun dia sikit, dia terus berpegang. Beruntunglah orang yang jadi sedikitnya terus. Jadi macam mana kita nak amaliakan dalam kehidupan kita di pengakhir zaman ni? Kita sama-samalah pegang. Tadi satu orang ustaz kawan saya, dia guru agama, dia dapat pegang benda ni. Manisnya dia rasakan tadi kehidupan dia. Kita nampak macam dia tu terkongkong dia, tapi sebenarnya itulah kemanisan. Bila dia rasakan dia pegang kepada ridha Allah. Jadi dia tak nak pegang kepada yang membuatkan Allah tidak redha. Jadi itu manisnya, walaupun dia rasa macam terpinggir daripada masyarakat, daripada jawatan dia besar, guru besar, dia sanggup tak nak ikut cara tu, dia buang ke apa, dia berhentikan, tak jadi guru besar, tak apa, janji dia ridha Allah. Respect, mana kita hormat dia yakinnya kepada Allah, rezeki di tangan Allah. Lagi besar lagi Allah bagi kurniaan. Asal buat apa aku nak turutkan cara yang akan menyesatkan aku, yang Allah tidak redha. Sedangkan aku tahu. Dan kalau aku teruskan, nanti ramai yang akan ikut aku. Jadi lebih baik aku supaya yang lain-lain, cikgu-cikgu lain ikut aku. Itu tak nak ikut, hantarlah. Tapi dia kuat pegang. Kita respect, kita hormat. Dalam keadaan dia sebagai guru besar, gaji dah beribu kan, tapi dia sanggup. Kalau ini syarat dia untuk jadi guru besar sekarang ni, tak payahlah, aku sanggup berhenti, tak apa. Janji Allah ridha aku. Itu sebenarnya kita dah kurang memandang pada tu. Kita lebih pandang kerjaya tu lebih bagus daripada Allah. Tu bukan maknanya saya nak mengasut, sendirilah, fikirlah. Maknanya kalau kita dah terpaksa, tak apa, kita matikan dan jangan kita ulangi lagi. Kita kena berjuang. Lain kali kalau dia nak buat lagi, kita berhenti. Tak apa. Sebab rezeki di tangan Allah. Buat apa aku ikut? Kalau aku ikut, nanti Allah tidak redha. Cukuplah sekali tu aku dah serik, cukup. Aku matikan balik. Maknanya aku nak pegang kau balik, ya Allah. Kita maknanya bertobat, insaf. Kita dah tahu ini adalah jalan-jalan sesat, jalan Yahudi untuk nak bawa kita terpesong ke jalan Allah. Dia hasad dengan kita, dia dengki dengan kita, dia cari jalan supaya kita ikut dia. Jadi kita bila dah terkena, tak apa, sudah, kita matikan balik, kita pegang teguh balik iman kita. Supaya kita sentiasa mati dalam bertauhid kepada Allah, memegang iman kita. Biar susah macam mana pun, minta. Memang kita tak mampu, tapi kita minta kepada Allah. Hanya Allah yang boleh bagi. Kalau kita dah pegang pada kebenaran Allah, pasti Allah akan Allah tolong. Allah akan bagi kekuatan. Yang masalahnya kita tak yakin dengan Allah. Berat benarlah kalau kita tak yakin dengan Allah. Allah dah kata jangan ikut Yahudi. Kau bincang pun jangan dengan Yahudi. Bincang pun jangan. Muzakarah pun jangan dengan dia. Ini kau bukan muzakarah lagi dah. Kau ikut. Terlungkup betul lah. Terlungkup. Kalau kau dengar, kau mesyuarat dengan dia pun terlingkup. Apatah lagi kalau kau ikut. Sekarang kita dah, pemimpin kita, ulama-ulama kita yang sok ni, dah terkena belitan-belitan ni tadi. Sihir-sihir Dajjal. Tentera-tentera Dajjal punya penipuan. Dia akan cari jalan macam-macam. Strategi dia dah lama dah. Sekarang ni dia tinggal nak ratah kita aja. Sebab kita apa dia suruh buat semua kita ikut. Sebab dia dah lama dah masuk ke racun ni. Dan orang kita dah, pemimpin kita, ulama kita dah lama kena racun ni. Berapi-berapi, lepas tu habis ulama kita.
Main mula-mula merapi bentang. Lepas tu dah lembik balik. Sebab tu masing-masing sebab lah. Saya tak boleh nak tuduh apa. Lepas tu keluarkan pula bagi tahu kata kita kena ikut seruan kerajaan. Ya Allah. Tu yang cakap ulama macam tu. Apa tu? Kita tak nampak lagi ke dia dah kena belitan Dajjal, belitan tentera Dajjal. Dah bersekongkol dengan apa? Dah mesyuarat dengan tentera-tentera Dajjal. Lari, Rasulullah kata. Kalau ada ulama macam tu, lari. Seperti kau nampak apa harimau ataupun singa yang tinggal nak menerkam lapar. Lari. Jelas apa yang Nabi Muhammad SAW bagi tahu 1400 tahun. Jelas kita nampak. Mengapa kita lagi nak macam buat tak nampak macam. Sebab apa? Kita pentingkan seolah-olah kalau aku tak buat begini, aku tak boleh kerja. Macam ni, aku tak boleh pergi mana-mana. Kita takut benda tu. Betul tak? Sebab kita bukan nak benda tu, kita tahu benda tu tak elok. Tapi kita terpaksa sebab apa? Kalau kita ambil, kita tak boleh kerja, kita tak boleh masuk masjid, kita tak boleh apa? Tekanan yang tu tadi. Jadi paksaan dia ke situ. Tapi mulut dia cakap kita tak ada paksa. Tapi pengolahan dalam kehidupan batu kuku besi. Tak boleh masuk emporium, tak boleh masuk bank, tak boleh masuk masjid, tempat ibadah pun. Kalau tak buat 2 dos ni, tak. Ya Allah. Dah 2 dos pula, nanti 3 dos pula. Habis 3 dos. Itu jus penggalak dia panggil. Kau kena 3 dos, habis kau. Tak boleh nak dia binasakan dah. Kalau 2 dos tu kau kena, boleh lagi kau binasakan. Ada jalan. Kalau dah 3 ni 3 ni memang penggalak dia panggil. Kau cari naas je lah tu. Tak boleh cakap apalah. Tu sebab apa? Dah memang nanti otak kau akan ketagih ke situ. Nanti yang keempat pun kau ikut. Lama-lama kau dah jadi, dah tak jumpa manusia dah. Tu Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah Al-Araf ayat 179. Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Hingga ayat-ayat Allah Ta'ala kata aku siapkan neraka jahanam. Walaqad zarana li jahannama katsira. Kebanyakannya adalah dalam golongan jin dan manusia. Banyak. Memang Allah nak siapkan neraka jahanam. Lahum, bagi mereka itu adalah apa ciri-ciri? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ni tidak mahu memahami. Dia bagi kefahaman, dia tak mahu faham. Dia dah dibagi kefahaman, la yafqahuna, dia tak mahu, la yafqahuna biha. Dia tak mahu ikut kefahaman yang Allah bagi tu. Dia kata mana ada kefahaman, dia tipu. Itu ciri-ciri yang Allah Ta'ala kata kebanyakan jin dan manusia yang bersifat, dia buat-buat macam tak nampak, macam tak faham. Dia bagi dia mata penglihatan tadi, tunjukkan ayat-ayat Allah macam-macam, tunjuk kebesaran Allah, dia buat tak nampak. Itu salah satu tu menunjukkan tu ciri-ciri makna Allah siapkan neraka jahanam tu memang orang yang macam. Jadi jangan kita nampak neraka jahanam macam tu. Sebenarnya orang begitu dia dah rasakan jahanam tu di dunia, sebab dia mengingkari hak Allah. Dia tahu dalam kehidupan dia mana yang tak kena selera dia. Yang kena selera dia walau tak redha Allah, dia tak mahu memahami itu. Allah Ta'ala kata tak baik, itu tak baik tu untuk kepentingan kau, Allah sayang kau. Dia tak nampak tu. La yafqahuna biha. Dia dari bagi petunjuk, faham, mata penglihatan, dia tutup mata dia. Dia tak mau memahami, dia tak mau memahami. Allah bagi faham dah, dia tak mau memahami. Itu berapa banyak kita tu. Allah punya ayat ni tadi, surah Araf ni tadi, kita tengok berapa banyak manusia yang begini. Allah tunjukkan macam-macam, tapi dia buat-buat macam tu. Nantilah sebenarnya, tunggulah, nantilah aku dah tua. Macam-macam alasan-alasannya. Ya Allah, jangan sampai kita tak tahu umur kita kejap lagi ke boleh wafat. Jangan sampai tak sempat. Cepat kembali. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kita dah nampak diperlihatkan oleh Allah dah.
Kenapa kita nak pura-pura? Allah tu tahu kau nanti kau tak boleh penipu depan Allah. Allah kata kau dah dapat petunjuk. Aku dah bagi dah. Kau kata aku tak dapat petunjuk tu kazib, penipu. Ini yang berlaku sekarang ni. Berlaku banyak. Takut. Saya tu makin lama makin takut nak keluar rumah pun takut sekarang. Bacakan ayat-ayat Allah, bacakan kisah-kisah penghujung zaman oleh Nabi Muhammad bagi tahu. Wali-wali Allah pesan begini ke akhir zaman nanti. Semua dah nampak. Mana kita berani nak keluar? Kalau kita nampak manusia biasa tak apa. Kita nampak tu dah dia bertukar dah. Ya Allah. Tak takut ke dia orang ni? Ya Allah. Kita nampak jenis manusia-manusia yang berani dengan Allah. Mempersenda-persendakan ayat Allah. Mempermain-mainkan agama. Masjid dia buat main-main. Ya Allah. Dia ikut arahan apa Yahudi punya arahan. Yang mengolakan masjid tu adalah orang-orang sejahat-jahat manusia, kata Nabi. Di waktu penghujung zaman ni. Itu Nabi bagi tahu, bukan saya. Tangan tangkap saya. Nabi dah bagi tahu. Jelas nampak. Ni kau tak ada 2 vaksin tak boleh masuk masjid. Oh ya Allah. Mana pernah daripada dulu sampai sekarang mana ada pernah jadi begini. Tapi bila dah jadi begini, betul tak Nabi Muhammad SAW cakap orang yang menguruskan masjid ni adalah kebanyakan orang-orang ahli, bersitulah punca maksiat. Jangan salahkan saya. Ini saya bacakan ni. Jangan kita buat tak nampak pula. Sekarang kita kena pakai hadis-hadis tentang akhir zaman. Saya cakap dengan ustaz, kita pakai akhir zaman. Kalaupun kita tak pergi solat Jumaat, kita tak pergi solat fardu berjemaah, tak dikira hukum bagi kita oleh Allah. Sebab ni kita kisah akhir zaman, kita dah masuk. Sebab dia rubahnya cara ibadah kita. Mana boleh kita terima? Dia nak suruh jemaah tapi berjarak-jarak. Itu bukan jemaah nama tu. Itu mensenda-sendakan. Sedangkan Nabi ajar rapat-rapat luruskan supaya jangan ada ruang untuk setan ke apa benda untuk bisik-bisikkan kita sebenarnya. Kita tak faham, kita tak apalah ni darurat. Bukan darurat. Ini bukan darurat. Ini kau mengikut dia buat apa? Mengikut ni bukan darurat. Ini kau ikut, kau boleh lawan sebenarnya. Tapi kau sekarang dah terikut. Diberi kepahaman oleh Allah. Ini perjalanan ini, solat kau ni solat cara WHO. Solat kau ni solat orang Yahudi. Dia dapat dah takluk kau. Dia dapat pecah belahkan masyarakat Islam. Pakai topeng tak boleh bagi senyum, muka pun tak nampak dah. Bagi salam pun takut. Nak bersalaman pun takut. Tu tadi. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Kita nak pergi belajar agama pun tak boleh dah. Tak perasan lagi ke? Allah dah bagi macam tu. Buat-buat bodoh. Tak apalah. Nantilah tangguh lah. Macam-macam dalam kau tipu. Kau dah nampak? Itu terserah masing-masing. Kau jawablah masing-masing. Saya dah sampaikan apa yang Nabi dah bagi tahu. Allah dah bagi tahu pada Nabi. Nabi bagi tahu. Nabi nak selamatkan kita 1400 tahun lebih lagi Nabi dah bagi tahu. Bersiap-siaplah. Jangan kita bersekongkol, bermesyuarat dengan Yahudi, Nasrani ni. Dah bagi tahu dah. Jadi kita jangan percaya siapa-siapa. Percaya Nabi cakap gitu, sudah. Kita kena asingkan diri kita. Kita kena cari jalan macam mana. Jangan campur sangat masyarakat kita ni. Semua dah terkena belitan-belitan iblis, belitannya Ya'juj Ma'juj, yang belitan Yahudi, belitan setan. Mesti dah terkena sihir-sihir tu, terkena fitnah-fitnah tu. Ya Allah, cukup berat. Bukan sikit-sikit, beramai. Kalau 1-2 orang boleh lagi, kita boleh menentang lagi, bertegur dia. Sekarang dah ramai yang hanya 5% dia yang tak kena. Tu tadi. Tapi 5% tu ingat, bila datang nanti Imam Mahdi tak lama lagi, Allah akan bagi kekuatan. 5% ni akan menyokong Imam Mahdi ni, akan jadi menghapuskan semua sistem-sistem yang tak betul ni, Yahudi ni, Nasrani apa semua dia akan betulkan. Baru turun nanti Dajjal, Nabi Isa bunuh Dajjal nanti. Waktu tu 9 tahun lebih kurang lah aman. Jadi kita kena nunggu kurang-kurang ni, nanti bila turun ya Imam Mahdi, maknanya setahun lebih kita akan berperang, berjuang. Dia 2 tahun lah, senang cerita. Sabarlah.
Tak lama lagi Imam Mahdi tu. Sekarang ni kita berjuang cara yang ni dulu. Bukan berjuang ambil senjata tembak, bukan. Berjuang yang kuat dan dalam ni dulu. Bila turun Imam Mahdi nanti, baru perjuangan kita tu lain. Tadi dalam akan kebawa keluar. Tu lagi. Inilah peluang untuk kita nak dapat mati syahid, mati mulia di sisi Allah SWT. Itu kita harapkan sangat, insya-Allah mudah-mudahan kita semua terpilih. Saya selalu minta pada Allah, diri saya, keluarga saya, isteri, anak, semua golongan kita, semua umat Islam kita akan jadi pembantu Imam Mahdi. Walaupun kita tak jadi pembantu dia, kita menyokonglah, jangan menentang sudahlah. Kalaupun kita tak kuat nak ikut dia, jangan menentang sudahlah. Diam-diam pun cukup dah. Diam-diam, tak nak setuju yang apa. Maknanya kita diam-diam aja cukup lah. Jangan sampai menentang. Takut ni nanti yang banyak menentang ni, Nabi kata takut ulama sok ni tadi. Ya Allah, dia yang ya sangat, ya Allah. Jadi kita dah lihat sendiri dah ulama sok dia, kita dah nampak dah buruknya, ya Allah. Betul lah Nabi kata. Lagi aku takut ulama esok ni daripada Dajjal. Betul lah, ya Allah. Belum Dajjal turun lagi kita dah rasakan. Sebab ulama-ulama ni yang bersekongkol dengan tentera-tentera Yahudi laknatullah ni. Ya Allah, takut kita. Dia gunakan ayat Quran, dia defend dengan hadis. Dia dicop orang yang ahli kitab kan. Tapi dia orang dah cop ulama, tapi orang tak faham ulama ni pada akhir zaman ada dua ulama. Jangan kita maknanya pakai yang dulu punya hadis. Hadis yang akhir zaman kita pakai, Nabi kata ulama ni adalah ulama, ada dua, ulama su' dan ulama yang rabbani, yang betul-betul takut kepada Allah. Dan kita nak cari ulama yang takut pada Allah tu susah. Mereka ni semua dah disuruh menyembunyikan diri dalam gua ke dalam apa kafi ke apa, macam dalam rumah ke, dia tak nak keluar, takut. Sebab dia nak jaga iman dia, nak jaga akidah dia. Tu. Jadi kita olahkan insya-Allah, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah. Bila kita ni dapat hidayah daripada Allah, alhamdulillah. Tetaplah teguh minta, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama menghadiri majlis Allah Subhanahu wa taala seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, keluarlah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka segala pendengaran yang kita dengar ni, ikutilah apa yang Nabi ajar, iaitu dengarlah dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, iaitu tak ada kedirian diri kita. Semuanya melihat pun dengan penglihatan Allah, mendengar penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah. Kalam yang berkata-kata tadi pun daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dengar tadi adalah kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan tak ada kedirian diri kita, yang hanya dia yang mengesahkan diri keesaannya dia juga. Jadi itulah yang dikatakan la ilaha illallah. Hala tuju tetap la ilaha illallah. Tak ada diri kita, yang ada hanya Allah. Itu yang sebenar-benarnya. Keberuntungan kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendapat satu wazidnahum huda, petunjuk yang sebenarnya kita saling bercakap tentang perkara ni. Allah Ta'ala sentiasa memberi petunjuk kepada orang yang mematikan diri, menafikan diri dia, yang sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia Allah Ta'ala sentiasa memberi petunjuk. Jangan risau. Memang kita kondisi kita memang Allah Ta'ala yang kontrol. Itu yang sedap sebenarnya. Kalau kita yang kontrol, macam mana seperti Ustaz cakap sebelum ni, huru-hara kita sebenarnya, kelang kabut kita, tak tahu macam mana kan. Tapi kita tak tahu dalam keadaan tenang, rasai apa yang saya cakap ni, apa yang rakan-rakan YouTube ni dengar apa yang saya cakap ni, cuba rasai apa yang saya cakap ni, tentu akan rasa macam, bukan macam lagi, ketenangan yang terlalu nikmat, ketenangan kenikmatan. Rasalah, rasalah.
Ibarat saya cakap ni, ambillah durian ni, ambillah buah ni makan lah. Jangan tengok je, makan sila makan sila. Lebih kurang gitulah. Dihidangkan yalah, tetamu datang kan. Rakan-rakan YouTube ni tetamu lah. Jadi saya cakap, rasa sila. Jangan tengok, makan sila makan. Rasailah. Itu maksud saya. Itu maksud rasailah. Saya tak boleh nak cakap apa yang saya rasa, tapi tuan-tuan rasailah. Kalau dah rasa, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Ustaz pesan sebelum ni, kepada jemaah-jemaah juga, jemaah-jemaah rakan-rakan seperjuangan, surah Al-Kahfi, dalam kondisi akhir zaman ni yang Rasulullah beritahu, surah Al-Kahfi 1 sampai 110 hari-hari. Ustaz pun cakap pesan tadi, saya sampai tadi dia pun pesan 1 sampai 110 berangkat pun berangkat lah jalan. Nanti Allah Ta'ala bagi petunjuk lah. Saya pun berangkat juga, sebab saya memang macam itulah keadaan saya kan. Dah lama sangat tak baca Quran. Jadi bila kita dah start tu, Allah Ta'ala bagi wazidnahum huda, jangan bersandarkan kepada bacaan ataupun ayat. Dia sentiasa berpesan, jangan bersandarkan kepada ayat, bersandarlah kepada dia, esa dia je. Jangan kita anggap kita yang baca. Semua tu daripada kalam dia. Itu. Jadi kita akan mendapat petunjuk. Itu satu dia. 110. Tahajud jangan tinggal, insya-Allah. Tahajud jangan tinggal. Itulah yang dibuat oleh para sahabat. Para sahabat yang terdekat apa dia? Taliban. Di Afghanistan, Taliban. Dia buat seperti mana sahabat-sahabat Nabi. Betapa hebatnya dia. Kita melihat kepada kebesaran Allah, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang diceritakan sebelum ni. Gudang dalam gudang gua tu ada gudang makanan. Tak tahu datang daripada mana. Jadi adakah kita nak berasa ragu-ragu lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala pasti akan bagi bantuan kepada kita. Bukan kerana kita nak selamat, tapi kita nakkan keesaan dia sahaja, insya-Allah. Insya-Allah kita meyakinilah, iaitu dikatakan la ilaha illallah. Sekian daripada saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kerohanian sahabat kita tadi, teman kita, kalimat-kalimat kudus, suci, kalimat-kalimat turabi keluar, masuk kepada kita, ke rohaniah kita amaliahkan dalam kehidupan untuk mengesakan dia. Tak ada lain. Sama-sama kita ambil iktibar datangnya daripada Allah, bukan yang lain, daripada lintasan khatir Rabbani, insya-Allah. Itu daripada teman kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini menjadi kita mendengar, jadi pendengar yang sami'na, mendengar dengan pendengaran Allah, langsung Allah akan bagi wa ata'na, ketaatan. Sebab kita tu mendengar dengan pendengaran Allah, sebab kita tahu yang kita dengar tu daripada kalam Allah, maka masuk situ, sentuh ke rohaniah kita, akan jadi wa ata'na, ketaatan kepada Allah. Apa ketaatan tu? Dialah mengesakan diri dia, ketaatan. Jadi bawakanlah, minta Allah teguhkan lagi. Kalau kita tak selalu minta teguhkan, tak mampu kita nak tetap tegak berdiri sentiasa mengesakan, tak mampu kita. Jadi kita selalu ingat, tetapkan aku ya Allah, tetapkan, selalu minta engkau uruskanlah diri aku selalu ya Allah. Jangan sekali-kali aku nak rasa ada aku diri aku nak urus. Selalu gitu selalu. Nanti Allah akan kurniakan kepada kita. Dia punya yang tadi selalu sebut wazidnahum, dan dibagikan kepada kita keteguhan di samping keimanan yang dibagi pada kita oleh Allah yang dah ada, lalu ditambahi dengan petunjuk-petunjuk tu tadi yang menyebabkan kita bertambah lagi kuat iman tadi. Setelah iman tu yang dah memang ada Allah bagi, lalu kita tempuh dengan pengharapan kita minta kepada Allah terus, iaitu huda, petunjuk dia tu. Untuk kita hadapi sesuatu tu, kita dapat tahu ni betul, ni tak betul, ni kita kena ikut macam ni. Iaitu huda tu, kita sentiasa dengan dia. Yang menghadapi ke depan setiap saat tu huda, petunjuk dia, bukan kita. Dia yang menghadapi semua. Jadi barulah kita rasa ringan, baru rasa nikmat tadi, kata-kata nikmat tadi, hidup kita dalam keadaan lebur,
dalam keesaan dia. Itu nikmat yang sebesar-besar. Maknanya kita dah dikurniakan oleh Allah syahid, maknanya mati sebelum mati. Maknanya kita rasakan tak ada hidup kita, dia ialah. Maknanya di situlah kita dapat kemanisan tadi. Ya Allah, kalaulah kita dapat kongsikan, ibarat tadi saudara kita kata buah tadi, makan. Aku dah makan. Kalau kau tak makan, kau bukan saja tengok aja, rugilah maknanya. You makan sama-sama. Baru kita dapat, ya Allah, betul lah. Aku tak nak yang lain lah. Aku nak lebur dengan Allah je lah. Itu di situ maknanya kita dah makan tu buah tu. Maknanya kita tak nak yang lain. Kita nak rasa tu, maknanya dia lah mengesahkan diri dia. Sampai bila-bila kita nak tu, ya, maknanya kita dah dikurniakan oleh Allah. Inna fatahna laka fathan mubin. Muhammad dan orang yang duduk makam ni, dia dah merasakan aku, tenggelam dengan aku, tak ada diri dia. Maka inilah dia dah dapat kemenangan yang nyata dan jelas. Sebelum di sana, di sini lagi aku dah menyatakan kau dah dapat kemenangan Muhammad. Dan orang yang sama dapat macam ini, sama juga dapat kemenangan seperti kau Muhammad. Allah yang sendiri jadi kita berundung. Jadi kita nak orang lain kecapi. Sebab aku dah dapat, Allah bagi ni, kau pun kena dapat. Jadi begitu hebat ni. Bukan saja kita aja nak, isteri, anak-anak kita semua, saudara kita nak, semua masyarakat Islam kita semua dah dapat. Itu insya-Allah ya. Jadi inilah, mudah-mudahan apa pun nanti kalau Imam Mahdi turun, itu juga yang dibawa. Jadi kita akan bersama dengan insya-Allah bila kita dah pegang mentauhidkan Allah, mengesahkan insya-Allah. Terima kasih perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada kerasa kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.